Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, dihormati al-fadhil tuan-tuan imam Masjid Teliput, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia ini, 16 hari bulan Syawal 1437, di saat kita masih lagi dalam suasana berhari raya. Jadi tidak terlewat lagi lah kalau kita katakan wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahun kita berada dalam keadaan yang baik, yang ceria. Jadi para jemaah sekalian, seperti yang telah dinyatakan, perbincangan kita pada malam ini iaitulah kita cuba mengulas buku yang kecil ini, nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Biasa orang tulis buku begini, adab ikhtilaf ataupun sebab-sebab ikhtilaf. Tapi kita tak mau menimbulkan khilaf, jadi kita kata apakah adab di dalam perbezaan ini, sebagaimana seorang penulis telah menulis sebuah buku, nama dia Ishaq bin Bahlul. Tengok muka surat 57. Dia tulis sebuah buku, nama dia Al-Ikhtilaf, maknanya perbezaan ulama. Kemudian dia bawa buku ni pergi tunjuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ini terkenal dengan nama Imam Ahlus Sunnah kerana ketegasan dia dan kehebatan dia menghadapi fitnah dan ancaman yang melanda akidah umat pada saat itu, iaitulah ancaman yang mengatakan, golongan yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi bila sampai kepada Imam Ahmad, Ishaq mengatakan, ya Syekh, saya namakan kitab saya ni Ikhtilaf. Imam Ahmad kata, la taf'al, jangan namakan kitab ini Ikhtilaf, tapi nama dia kitab As-Sa'ah. Mana kitab ini kitab tentang keluasan di dalam beragama. Itu dipanggil ke fiqh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Mana kalau kita letak khilaf, jadi macam dunia ni tak ada yang ittifaq. Seolah-olah bila kita kata, kalau sebut Islam, khilaf dulu. Sehingga ada seorang ni mengaku dia pandai. Dia rasa dia pandai. Kalau orang ditanya dia, apa masalah, apa hukum ini? Khilaf ulama. Khilaf selalu. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Jadi sesat masalah ni. Orang yang dengar pun khilaf kan? Nak ambil pun boleh, nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh, pakai balik begitu. Jadi kita pun pandai lah gitu. Akhir sekali orang pergi cek, betul kau dia ni pandai. Dia kata, saya nak tanya, Allah ni ada ke tak? Khilaf juga. Dia kata, mana apakah ada Allah berkhilaf juga ni? Dia kata, orang Islam kata ada, kok kafir kata tak ada. Dia kata, betul dah lah tu. Kita ni boleh namakan dia ni Syekh Khilaf, maknanya tak tahu apa. Itu maksudnya, khilaf dia tu pakai khilaf tak tahu apa. Jadi mungkin para jemaah tertanya-tanya, kenapa tiba-tiba je Abu Anas mengeluarkan buku ini yang diberi nama Rahmat di dalam Perbezaan. Kita tidak namakan khilaf kerana nak bila sebut khilaf, kita rasa benda tu dah tak ada peluang lagi untuk kita bersama. Sewaktu ana balik ke Malaysia pada tahun 2006 ni, dan mulalah berdakwah di negeri kita ini yang tercinta, setelah lama duduk di luar negara,
Kemudian selepas daripada itu setahun ana berjumpa dengan sahabat saya, iaitulah Al-Fadhil Ustaz Dr. Zahazan Muhammad. Bila dia tengok ana duk tulis buku sejarah Mekah, sejarah Madinah, Ustaz Zahazan kata, ya akhi, ana nak bagi satu cadangan. Apa dia cadangan? Supaya anta menulis dalam majalah yang dia keluarkan, iaitulah majalah Solusi. Mungkin ada sebahagian kita baca Solusi, ada dia pernah tengok, ada yang melanggan dan sebagainya. Jadi dia beri kepada ana satu kolom, satu ruang tulisan, nama dia syiar. Saya kata, apa benda yang kita nak tulis dalam syiar? Jadi syiar ini satu lambang betapa indahnya Islam itu sendiri, luasnya agama dan indahnya Islam itu, bagaimana kita nak tonjolkan kebaikan itu. Jadi saya walaupun bukanlah seorang penulis yang sangat hebat, masyhur, cuma kita belajar menulis. Jadi dalam ruang syiar ini anda tulis tentang keindahan Islam. Kemudian di saat itu juga timbul satu fenomena, iaitulah satu fenomena tuduh menuduh ataupun tidak adanya tolak ansur, toleransi dan berlapang dada di dalam kalangan sebahagian kita. Sebab anda tengok dalam satu bab yang saya tulis ini, iaitulah di bawah tajuk Medan Ikhtilaf. Medan Ikhtilaf, maknanya medan kita nak ikhtilaf ni di mana? Jawab dia, medan kita ikhtilaf ni di alam maya dan juga di alam nyata. Jadi kita tengok ada adab sudah tidak ada, akhlak etika berikhtilaf sudah tidak ada. Maka marilah satu idea meluahkan perasaan saya, nak tengok supaya masyarakat ini berdamai. Maka timbullah idea, selain daripada saya menulis di majalah Solusi dalam ruang apa ni, syiar, ana juga bersama dengan pihak Jabatan Agama Islam beberapa kali berbincang dengan para pendakwah, imam, guru-guru takmir di negeri kita ini, iaitulah bagaimana menangani masalah ikhtilaf ataupun khilaf. Jadi hasil daripada koleksi yang ditulis itu, maka lahirlah buku ini. Saya mengatakan mudah-mudahan dianya menjadi satu punca membawa rahmat kepada masyarakat. Sebab kalau kita tahu sebab kenapa ulama berikhtilaf dan kenapa terjadinya lahirnya mazhab-mazhab dalam Islam, tiba-tiba imam-imam mazhab berdamai sesama mereka. Kita tak dengar pula di antara imam-imam yang besar berlakunya tuduh menuduh. Imam Syafi'i kata Imam Malik tak betul, Imam Ahmad kata Syafi'i tak betul. Contohnya berlaku perbincangan berlaku di antara imam-imam yang besar. Contohnya Muhammad Ibn Hasan dengan Imam Syafi'i ada berlaku perbincangan, tetapi dia panggil uslub ilmi. Uslub ilmi maknanya secara ilmu berbahas. Dan pernah Imam Syafi'i berikhtilaf dengan seorang sahabat dia. Habis ikhtilaf, besok dia pergi jumpa kawan tu, bersalam. Dia kata, walaupun kita berbeza dari sudut pandangan yang semalam, tetapi tidak menghalang kita untuk terus bersaudara dan terus untuk berukhuwah. Maknanya jangan ambil hatilah, jangan dipanjangkan benda itu. Jadi dalam buku ini, insyaAllah, saya kira ini adalah siri pertama. Kita akan sambung lagi beberapa siri. Anak-anak kita dapat memahami khilaf, arti dia, sebab-sebab dia, dan punca berlaku khilaf di kalangan para ulama. Kemudian punca berlaku khilaf di zaman kita. Kita tengok, kalau di zaman ulama dulu berlaku khilaf, sebab disenaraikan di sini beberapa sebab. Kemudian para ulama secara orang panggil umumnya membahagikan khilaf itu beberapa pembahagian. InsyaAllah kita akan cuba berbincang secara ringkas. Tengok di muka surat yang terawal itu, kata pengarang muka surat 1, khilaf dan ikhtilaf. Ada beza ke tidak? Kita mula di situ. Ada orang kata, oh ini masalah khilaf.
Ada orang kata, oh ini masalah ikhtilaf. Nah, itu khilaf, ikhtilaf, ada beza. Jadi bahasa Arab ni terlalu seni dia. Seni dia punya bahasa, kadang-kadang sedikit perkataan membawa makna yang berbeza, makna yang berbeza. Sebab tu ana ingatkan sangat kepada sahabat-sahabat kita yang suka tulis kalimah. Di antara kalimah yang sangat berat ataupun makna yang sangat jauh lari, iaitulah tulisan insya-Allah. Insya-Allah. Cuba tera tulis di kertas yang ada di tangan. Insya-Allah. Dia kena ada 3 kalimah. Alif nun satu kalimah. Sya'a shim alif hamzah 2. Kemudian kalimah lafzul jalalah Allah. Jadi insya'a. In maknanya jika sekiranya, sya'a dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita tulis jemput rumah saya esok, kita berjawab insya-Allah. Mana kalau Allah kehendaki esok saya gila. Sebab kita tak tahu apa jadi esok. Boleh jadi mati, boleh jadi macam-macam, boleh jadi besok. Hari ni pun kita tak tahu apa nak jadi. Tapi ada orang tulis insya'a, alif nun sin alif hamzah. Nun bersambung dengan sin. Sangat jauh jarak dia. Insya' maknanya mencipta. Nak buat Allah. Berat tak berat mana dia? Tapi ada orang duk berak kalau tulis ikut Rumi INSYA, kemudian itu kita kata lain. Sebab Rumi dia tidak pergi kepada itu, dia ikut note, ikut sebutan kita. Jadi itu dipanggil sedikit perbezaan bahasa Arab. Ada satu buku yang ana sedang usahakan, rakaman, insya-Allah nak janji buku payah. Dengan rakaman yang ada ala-ala moden ni, insya-Allah membantu kita, iaitulah dia panggil Lataiful Quran. Seni, kehalusan Al-Quran itu di antara 2 makna itu sangat berbeza. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ummah. Kita cubalah usaha selagi ada tenaga, selagi ada kemampuan untuk menyampaikan ilmu itu kepada masyarakat. Jadi realitinya khilaf itu akan berterusan selagi wujudnya manusia di muka bumi. Tak boleh nak buat dah tu. Mana akan berlaku, benda tu akan berterusan. Lalu tidak perlu lagi kita bermimpi untuk menjadikan manusia itu satu. Itu dia panggil khulasah. Mana kita pergi khulasah lalu, tak usah mikirlah nak suruh jadi manusia ni satu, tak mungkin. Manusia itu manusia, perbezaan pandangan mesti ada, tetapi perbezaan pandangan tidak menyebabkan putusnya hubungan, tidak menyebabkan rusaknya ukhuwah, dan tidak menyebabkan terputusnya persaudaraan ataupun sahabat dan kawan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ikhtilaf itu, iaitulah perbezaan pendapat, cita rasa, keinginan dan segalanya menjadi tabiat kehidupan dunia dan para penghuninya. Tak boleh lagi dah. Kebanyakan umat manusia pada hari ini, termasuk umat Islam sendiri, berada dalam perselisihan pendapat yang besar lagi meluas, sangat luas, baik dalam soal akidah, syariah ataupun akhlak. Dari sudut akidah panjang sekali perbincangan, dari sudut syariah juga panjang, dari sudut semua benda. Perselisihan adalah salah satu daripada bentuk fitnah ataupun ujian Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia. Meskipun manusia diberi akal fikiran untuk membuat pilihan berdasarkan ilmu dan panduan wahyu, namun perselisihan masih tetap berlaku. Jadi kalau mereka berselisih dalam keadaan di bawah panduan ilmu, insya-Allah benda itu selamat. Bahkan ikhtilaf itu juga berlaku antara ibu bapa dengan anak, sedangkan anak itu datang daripada ibu bapanya dan merupakan cawangannya. Kita dengan ayah pun banyak masalah. Kadang-kadang anak-anak ni dia luah perasaan ke kita, ke ustaz-ustaz ni. Dia hantar mesej, apa saya nak buat, nak jawab, tak ikut dengan kata, tak ikutkan jadi derhaka. Mak pula guna kuasa dah. Tak dengar kata aku, anak derhaka lalu. Allahu Akbar. Bukan setakat tu, kalau aku mati jangan tengok mayat aku. Subhanallah. Dia ingat dia kaya sangat dengan pahala-pahala. Jadi kalau anak tak berdoa, siapa lagi nak doa dengan kita? Itu realiti. Namun perbezaan tetap berlaku, sama ada dari segi rupa paras, warna, pendapat, pemikiran dan lain-lain. Walaupun ikhtilaf itu satu sunnah rabbaniyah, mana ketetapan Allah pencipta alam, tetapi ia satu perkara yang sukar diterima.
memanglah kita tak boleh terima lah. Kalau orang kita tak boleh nak terima orang berbeza dengan kita. Ramai orang bertanya, sampai bila kan akan berlakunya ikhtilaf dalam kalangan ulama? Sampai bila? Jawabnya, ulama ikhtilaf daripada awal lagi, bukannya baru. Bila ke ia akan berakhir? Kita kata kiamat. Bila ke umat Islam akan bersatu, insya-Allah kita boleh bersatu di dalam ukhuwah, kita boleh bersatu dalam berkasih sayang, walaupun kita mungkin berbeza dari sudut pendirian, dari sudut pandangan. Realitinya, khilaf itu akan berterusan selagi wujudnya manusia di muka bumi ini. Lalu tidak perlu lagi kita mengharapkan jadi satu, sebagaimana hal ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan kalaulah Tuhanmu menghendaki, tentulah dia menjadikan manusia umat yang satu. Mana kalau Tuhan nak jadi satu ya orang, serupa belaka, nak kata apa? Tetapi Allah tidak berbuat demikian, dan kerana itulah mereka terus menerus berselisih. Wala yazaluna mukhtalifin, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan kerana itulah Allah menjadikan manusia, dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhanmu, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan sekalian jin dan manusia yang derhaka, wal-iyazubillah. Allah kata, aku nak penuhkan jin dengan manusia dalam neraka. Jadi surah Hud ayat 118 dan 119. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menghuraikan ayat ini mengatakan, perbezaan pendapat dalam kalangan manusia dalam perkara agama, i'tiqad, cara hidup, mazhab dan pandangan akan berterusan berlaku. Kata Ikrimah rahimahullah, manusia adalah berbeza dalam menerima petunjuk hidayah Allah. Kata Al-Hasanul Basri, perbezaan juga berlaku dalam menerima rezeki. Jadi rezeki kita, ada orang yang rezeki dia Masya Allah luas, ada orang yang rezeki dia sempit, dan ada orang yang sangat sempit. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir memilih pendapat yang pertama, iaitulah perbezaan pendapat dalam masalah agama, yang sebagai tafsiran yang paling tepat untuk ayat ini. Wala yazaluna mukhtalifin, maksudnya dalam perkara urusan agama. Adapun maksud illa marrahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhanmu, iaitulah kecuali mereka yang beri rahmat dalam kalangan pengikut rasul-rasul, iaitulah mereka yang berpegang dengan seluruh ajaran yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dapat rahmat ni siapa? Iaitulah orang yang berpegang dengan ajaran Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di Qatadah, seorang ahli tafsir, orang yang illa man rahima rabbuk, iaitulah orang yang mendapat rahmat itu ialah ahli al-jamaah. Jangan pula kita esok kita pergi buat tubuh kumpulan NGO al-jamaah pula, tak jadi. Al-jamaah di sini iaitulah orang yang ikut jamaatul muslimin daripada Nabi, para sahabat, tabi'in dan seterusnya, walaupun tempat dan kedudukan mereka berjauhan dan berbeza. Ahli maksiat pula disebut dengan nama ahli furqah. Al-furqah mana ahli yang bercerai-berai, kumpulan yang berpecah, walaupun tempat dan kedudukan mereka sama, dia tak akan sama. Jadi kita nak duduk di bawah rahmat orang yang dirahmat ini, iaitulah biarlah kita sama dari sudut amalan kita, pendirian kita. Sebab kalau kita kata ambil mana amalan ni, Quran ada. Ambil di mana amalan ni, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Jadi kita ada sumber, kita ada sandaran yang tak boleh dipertikaikan. Siapa pun tak boleh nak pertikaikan. Hadis ini ayat di atas memberi isyarat bahawa khilaf merupakan suatu ketentuan dan memang berlaku. Maka dari sudut qadarnya suatu realiti, mana Allah Ta'ala dah takdirkan. Tetapi dari sudut syaraknya pula ada khilaf yang diterima dan ada yang ditolak. Jadi kita akan bincang nanti apakah bentuk yang diterima, iaitulah khilaf yang bersandarkan kepada dalil nas Al-Quran
al-ijma' dan juga bersandarkan kepada ijtihad para ulama yang mu'tabar. Ulama, maka itu dia panggil boleh diambil. Tapi khilaf yang lain daripada itu, khilaf yang mengikut hawa nafsu, contohnya khilaf menyalahi nas, maka itu khilaf yang tidak betul, yang tidak boleh diterima. Jadi kalau kita kata tak boleh, dalam akhir nanti kita akan bincang dalam bab la ingkar fi masailil ijtihad. Tidak boleh ingkar dalam masalah ijtihad. Jadi kalau benda tak ada nas, masing-masing mengeluarkan ijtihad, jadi kita tak boleh kata dia ni sesat, dia ni sesat. Sebab masing-masing telah menggunakan ilmu yang mereka ada, menggali nas-nas yang umum dalam syarak untuk mengeluarkan hukum. Tak mungkin hukum Islam berhenti, tidak mungkin. Walaupun penjajah telah menghentikan undang-undang Islam. Tuan-tuan kena ingat, dalam satu subjek pengajian kita ni, nama dia subjek Tarikh At-Tashri'. Pelajar-pelajar kita yang belajar di sekolah ni, sekolah agama ataupun di pondok, kita akan belajar satu subjek nama dia Tarikh Tashri', iaitulah sejarah perundangan Islam. Jadi ulama daripada dulu sampai bila-bila pun masih lagi duduk berpegang kepada kitab-kitab yang mereka ada, sehinggalah penjajah datang. Bila mari penjajah, mereka telah mengasingkan agama ini daripada kehidupan, maka diganti dengan undang-undang yang mereka cipta. Dia panggil komando. Marilah puak-puak look rek tempat kita ni, di negara lain-lain look kromo, apa look lagi yang ada tu, iaitu dia panggil tok ayah orang putih yang telah mereka cipta undang-undang memisahkan kehidupan manusia daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Itu dari sudut undang-undang. Kamu dari sudut amalan pun begitu juga. Maka inilah yang dikatakan kita kena duduk di bawah kategori bagaimana orang itu akan berlaku. Maka khilaf bukan semuanya diterima, dan kita kata asalkan khilaf tak boleh nak ingkar, tidak. Ada khilaf yang tidak mu'tabar, yang tidak dikira, maka itu tidak diambil kira. Baiklah. Jadi dalam hadis yang panjang, tuan-tuan boleh tengok, terkenal hadis ini dengan nama hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ambil nama dia tu, Al-Irbad bin Sariyah, muka surat 3 tu. Saya tak nak bacalah muqaddimah. Itu nak terus pergi kepada hadis. Al-Irbad radhiyallahu anhu, dia kata satu hari kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi kita telah menyampaikan ucapan yang begitu panjang selepas salat subuh, sehingga wajilat minhul uyun, zarafat minhul uyun, mengalir air mata, dan hati kita sangat sedih dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, seolah-olah ini ucapan muwaddi', maknanya ucapan selamat tinggal, macam begitu. Sedih sangat. Maka sahabat berkata, fa'ausina, berilah pesanan terakhir kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, usikum bitaqwallah, aku berpesan kepada kamu, wasiat kepada kamu dengan takwa kepada Allah Taala. Wasami wa tam'a. Nabi kata apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup lepas pada aku tak ada, kamu akan tengok perbezaan, ikhtilaf yang banyak. Habis Nabi SAW takkan dia beritahu saja tanpa penyelesaian. Kita ni kadang-kadang kita boleh beritahu, jumpa orang ni sakit, saya sakit ni, sakit ni, dia beritahu gini-gini, kata ubatnya tak tahu lah, itu bukan tabib lah gitu. Nah, itu dia panggil peramal, tak tahu apa. Jadi Nabi SAW, bila Nabi kata kamu akan fasayara ikhtilafan katsira, kamu akan tengok perbezaan, perselisihan pandangan yang begitu banyak, maka Nabi kita beri 2 ataupun 3 perkara yang mesti dipegang. Yang pertama, fa'alaikum bisunnati, berpeganglah dengan sunnah aku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Imam Malik rahimahullah taala ketika mengulaskan isu ini, Imam Malik mengatakan as-sunnatu kasafinatin Nuh. Sunnah Nabi itu seperti bahtera Nabi Nuh. Ingatkan cerita Nabi Nuh ni, semua orang mati neraka tenggelam kecuali orang yang duduk di atas bahtera. Jadi siapa dia naik atas ni selamat, siapa dia terjun dalam laut tak selamat. Maknanya siapa dia nak selamat, alaikum bisunnati, hendaklah dia berpegang dengan sunnah aku.
Yang kedua, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan juga sunnah yang diamalkan oleh para khalifah-khalifah selepas daripada aku. Maknanya khalifah selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masih lagi diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sebut dalam 3 kurun, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun iaitulah orang yang zaman aku. Kemudian kurun yang kedua iaitulah kurun zaman siapa? Di zaman sahabat dan juga kibar tabi'in. Kemudian selepas daripada itu, maknanya 3 kurun yang terawal. Jadi apa Nabi kita sebut? Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku ini dan gigitlah dengan gigi geraham. Gigitlah dengan gigi geraham, maknanya berpegang sungguh-sungguh lah. Jangan ada kata duk pegang sikit-sikit ya. Manakala kita pegang gigi depan mudah cabut. Apalagi kalau kena gigi hok pelesu pula agak pakai cabut terus. Ya. Nah, jadi nak berpegang agama, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi kita berpesan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, aku beri peringatan kepada kamu daripada mereka-rekakan perkara dalam perjalanan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap muhdas, benda yang direka dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap benda yang bid'ah itu adalah sesat. Ini kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab, hadis ini riwayat oleh Imam Abu Daud. Kata Al-Hafiz Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah kepada hadis 40 dan tambahannya, beliau mengatakan hadis ini adalah perkhabaran yang dicerita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang akan berlaku kepada umatnya selepas ketiadaan baginda. Mana realiti lah benda tu berlaku. Akan banyak berlaku ikhtilaf dalam perkara usuluddin dan cabangnya. Khilaf dalam perkataan, amalan dan kepercayaan, yakni i'tiqad. Hadis ini bertepatan dengan hadis lain yang diriwayatkan bahawa umat ini akan berpecah kepada lebih daripada 70 kumpulan. Semuanya dalam neraka kecuali satu kumpulan saja, iaitulah mereka yang berada di atas landasan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka na alaihi huwa wa ashabuhu, apa yang dipegang, yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat. Hadis ini juga memberi arahan apabila berlakunya perpecahan dan ikhtilaf, apakah penyelesaian kita? Semua umat adalah berpegang dengan sunnahnya dan sunnah khalifah ar-rasyidin selepas daripadanya. Itu komentar daripada Ibn Rajab. Jadi hadis ini juga menunjukkan satu mukjizat ilmiah Rasulullah SAW yang besar, kerana ia menggambarkan suasana perselisihan yang akan berlaku pada umat Islam disebabkan oleh sesetengah amalan umat ini yang mereka lakukan selepas kewafatan baginda. Jadi orang duduk tambah-tambah apa yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam awal-awal lagi mengingatkan kepada sesiapa yang hidup pada zaman perselisihan itu supaya menghadapinya dengan cara berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi perkara bid'ah. Menjauhi perkara bid'ah, iaitulah reka-rekaan di dalam ibadat. Jadi anda tidak nak huraikan masalah bid'ah di sini, cuma tuan-tuan boleh tengok satu buku yang kecil sangat. Kalau kita baca sekali, orang panggil tak sempat habis cawan teh, sudah dah baca buku tu. Tulis nama buku ni, Antara Sunnah dan Bid'ah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kecil ya buku, masuk dalam poket boleh. Sambil-sambil duduk tunggu nunggu benda-benda, sejak dah baca buku. Jadi kalau bagi mereka yang tak kuat membaca ataupun tak larat membaca, ada setengah orang kalau baca dia mengantuk selalu. Itu dia kata nak ngulik tidur baca. Nah, masa tu dekat kepala tidur dia ada buku, baca je juga. Tapi jangan baca WhatsApp. Pukul 2 pagi tak habis lagi. Itu dia panggil amaran awal. Siapa yang tak sempat nak baca, tengok dalam YouTube, cari nak sebut nama buku tu. Di antara sunnah dengan bid'ah, saya baca buku tu, baca saja ya. Ada 4 siri rakaman. Jadi kita baca saja, nak tengok apa dia Syekh Yusuf Qaradawi nak cerita kepada kita dalam masalah ini. Jadi anda tidak masuk dalam tajuk ini kerana bukan bab kita. Jadi apa yang diingat satu lagi tadi, dia sebut perpecahan berlaku ni, sataftariqu ummati ni 70 atau lebih. Tuan-tuan boleh cari buku, tulis nama buku ni. Malam ni kena menulis sikit dan kena bersemangat untuk membaca. Nama buku ini Ideologi Umat Islam.
Ideologi Umat Islam yang ditulis oleh Syekh Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Presiden orang kenal belaka kan. Presiden kita telah menulis sebuah buku Ideologi Umat Islam. Jadi dalam tu dia daripada awal lagi mengikut pecahan yang berlaku ini sampailah ideologi yang baru-baru ni pun yang tidak ada dalam kitab-kitab yang kita belajar dalam kitab-kitab Jawi kita, macam sekularisme, berapa namanya, liberal, hak baru-baru dia panggil mazhab baru. Jadi kita kena tambah, kalau tidak kita baca setengah tak sampai ke zaman kita, jadi kita tak jumpa mazhab baru ni. Itu masalah. Baik, apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar menjadi kenyataan apabila realiti sejarah membuktikan bahawa fitnah perselisihan yang berlaku pada zaman sahabat dan generasi seterusnya adalah berpunca daripada keracunan pemikiran yang direka oleh puak yang menyeleweng seperti Syiah dan Khawarij. Dua kumpulan ni dia panggil kumpulan yang terawal timbul, iaitulah di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib lah yang menjadi mangsa kepada puak-puak ni. Mana puak Syiah yang terlalu memuja Sayyidina Ali. Syiah pun berapa jenis, tengok dalam buku Ideologi Umat Islam itu, ataupun yang suka baca bahasa Arab cari dalam buku Al-Mawsu'atul Muyassarah fil Adiyani wal Firaqil Mu'asirah yang dikeluarkan oleh Wami. Menarik buku ni, 2 jilid, ada terjemahan dia dalam bahasa Melayu. Jadi kita tengok dalam buku apa ni, Syiah yang mendakwa mereka menyokong Sayyidina Ali. Kemudian bangun satu kumpulan lagi, dia panggil kumpulan Khawarij. Khawarij ini iaitulah yang menentang Sayyidina Ali. Sampai berpuluh ribu mereka ini. Jangan kata Khawarij ini tak pandai. Lah. Orang kuat baca Quran, tapi mereka Khawarij. Orang yang kuat beribadat, sehingga Nabi sebut tanda-tanda mereka ni hitam di dahi kerana kuatnya sujud. Tapi dialah yang bangun menentang Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali hantar Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk berunding dengan Khawarij. Abdullah bin Abbas telah menggunakan hujah Quran dengan Quran. Dia baca Quran, kita guna hujah Quran. Yang akhirnya beribu di kalangan Khawarij itu telah balik semula ke Ahlus Sunnah dan duduk bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Inilah di antara faedah al-hiwar. Faedah berbincang, faedah bermuzakarah. Tapi kalau kita tutup pintu awal lagi, kalau Sayyidina Ali kata tak payahlah, puak-puak tu, puak pemberontak tu, panah aja, pakai apa orang panggil masa zaman dulu, tembok tak ada tu kan, panah, pergi pancung je senang lah. Ali menggunakan satu uslub, dia panggil uslubul hiwar, hantar berbincang. Jadi di antara rahmat dalam perbezaan kita ni, kalaulah uslubul hiwar, uslub perbincangan ini diguna pakai, anda rasa banyak benda yang boleh melegakan keadaan, boleh melegakan keadaan. Sebab bila kita hiwar, kita akan jumpa. Kadang-kadang kita rasa kita betul, bila orang lain sebut, oh silap saya rupanya. Tapi dengan syarat yang paling utama sekali, iaitulah at-tajarrudu anil hawa. Nak hiwar, nak dialog, tinggalkan hawa nafsu. Nak mencari kebenaran, letak situ dulu. Masing-masing bawa dalil, bawa hujah. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu cerdik orang. Dia guna hujah Quran. Muna orang Quran, guna hujah Quran. Sebab tu anda tengok hari ni satu kumpulan yang dinamakan kumpulan Quraniyu. Kumpulan anti hadis ni, Quran. Dia tak nak pakai hadis. Kita pun jangan debat bawa hadis, dia tak pakai. Bawa Quran saja dia. Insya-Allah dia ni akan rebah. Dan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni kumpulan yang kemudian lepas sikit, iaitulah kumpulan yang banyak menggunakan falsafah, menggunakan akal. Dia panggil akal taqdimul aqli, mendahulukan akal daripada nas, yang menyebabkan mereka juga tersasar. Sehingga timbullah yang saya sebut awal tadi, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di antara mangsa yang cukup dahsyat, iaitulah apabila dia telah dipukul dan disebat sampai peringkat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kata di ahli sejarah, kalaulah seekor gajah dipukul, mati gajah. Tapi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala masih lagi mempertahankan dia punya pegangan. Kerana apa? Ulama lain guna pendekatan takwil. Dia kata ni, Quran, Taurat, Injil, Zabur, Quran, 4 ini makhluk. Maksud dia 4 tangan dia ni, maknanya dia tak kata Quran tu makhluk, dia kata 4 ini. 4 apa? 4 tangan. Imam Ahmad tak mau direct. Tidak, kalamullah,
tidak makhluk. Jadi dipukul Imam Ahmad rahimahullah taala. Cuma bila waktu dia dipukul, saya bila sebut ceritanya rasa Allah Taala saja yang mengangkat darjat Imam Ahmad. Seluar yang dia pakai tu tinggal tali kecil je lagi nak tercabut. Maknanya katanya Imam Ahmad ketika itu bergerak mulut dia, tak berhenti-henti. Orang tanya Syekh, apa yang Syekh baca? Kalau puak kita ni nak tanya zikir berapa tu, siapa orang pukul tak hakik ni, tak, macam ilmu kebal. Imam Ahmad dia kata, waktu tu aku berdoa pada Allah SWT, ya Allah, sekiranya apa yang aku pegang ni betul, janganlah terdedah aurat aku, jangan terdedah, maknanya jangan jatuh seluar dia. Jadi kata di ahli sejarah ketika itu, dia kata kalau pukul gajah mati, tapi dipukul Imam Ahmad, Allah Ta'ala beri kesabaran padanya. Jadi inilah golongan Mu'tazilah yang terawal keluar. Akibatnya perpecahan semakin membesar dari semasa ke semasa, bertambah buruk lagi dengan kedatangan penjajah kafir. Jadi mari pula puak kufar, sama ada Salibi, tentera-tentera Salibiyah. Mari di zaman kita pula banyaklah tentera-tentera yang mari. Bertambah buruk lagi dengan kedatangan penjajah yang menguasai negara umat Islam dan meracuni pemikiran mereka dengan pelbagai ideologi dan izm-izm yang menjauhkan umat Islam daripada agamanya, sehingga mengakibatkan umat Islam menjadi mundur, lemah dan terjajah segala-galanya. Kita duduk negara kita, negara yang merdeka ni pun, kalau kita tengok makanan kita, duduk barang-barang dapur kita duduk dengan siapa? Nak minum air teh, nak makan nasi, tengok dia punya barang-barang yang kita beli tu tak lepas juga. Maknanya masih lagi bergantung dengan orang yang bukan Islam. Sebab apa? Kita kata kerana telah kita terjajah segala-galanya, terjajah pemikiran, terjajah kekuatan, terjajah kita punya ekonomi dan berbagai lagi. Jadi ulama berbincang tentang perbezaan tentang ikhtilaf ataupun khilaf, nak pakai yang mana. Jadi ikhtilaf dalam bahasa Arab membawa maksud tidak sependapat. Ini dari sudut definisi ta'rif kepada ikhtilaf, atau atas sesuatu perkara dalam erti kata orang yang mengambil jalan yang berbeza, sama ada dalam perkataan ataupun pendapat. Jadi itu dipanggil ikhtilaf. Ini ikhtilaf maknanya tak sama. Ikhtilaf juga memberi erti tidak sama. Oleh itu setiap yang tidak sama dikatakan ikhtilaf. Hak tak sama tu ikhtilaf. Sementara khilaf, kena perhati, khilaf membawa maksud pertentangan atau berlawanan, dipanggil mudad. Al-mudad mana berlawan, bertembung. Jadi ia membawa erti yang sama dengan ikhtilaf walaupun maknanya lebih umum. Jadi ikhtilaf ni mungkin nampak dalam perbezaan pandangan, tapi khilaf segala benda. Khilaf itu sebahagian daripada dhid yang berlawanan, dan tidak semestinya setiap benda yang berbeza itu berlawanan. Main falsafah sikit. Tak semesti benda berbeza itu berlawan. Ada benda berbeza tak lawan tak? Kita laki-laki, dia perempuan, berbeza, berlawan tak berlawan? Tak berlawan, dia berkawan. Walaupun dua benda yang berlawan itu pasti berbeza. Bermakna walaupun setiap khilaf itu satu ikhtilaf, tetapi setiap ikhtilaf itu tidak semestinya satu khilaf. Jadi ikhtilaf menurut istilah fuqaha. Fuqaha ni bahasa Arab kata ahli-ahli fiqh. Bererti berbeza tentang pendapat, agama, jalan-jalan dalam agama dan kepercayaan terhadap sesuatu yang boleh membawa kebahagiaan atau kecelakaan kepada manusia di dunia dan akhirat. Ini jadi secara umumnya ahli-ahli fiqh kita menggunakan dua-dua ni, khilaf dengan ikhtilaf, yang pentingnya benda tak sama. Itu jelah, benda berbeza. Tetapi ada seorang faqih Al-Maliki dikenali dengan nama Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Imam Syatibi ini seorang manusia yang ajaib. Dia dikenali dengan nama Syekhul Maqasid, mana orang yang banyak menggunakan maqasidus syara'. Dia panggil objektif syara'. Dalam kitabnya, dia ada kitab dia Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah, benda-benda yang muwafaqat dalam asas syara'. Satu lagi kitab dia yang menarik untuk dikongsi, nama dia Al-I'tisam, iaitulah kitab i'tisam, maknanya berpegang dengan Quran dengan hadis. Ini menarik untuk dibaca kalau jumpa. Cuma saya tak pastilah bahasa Syatibi ni agak tinggi. Dengan kitab sekadar baca terjemahan kita boleh faham atau tidak. Kalau tak boleh faham semula 100%, dapat juga 90, 80 dah. Cuma bila 80 tu rendahlah.
Kalau kita nak berhujah sendiri tanpa merujuk kepada orang yang boleh baca yang bahasa Arab, agak sukar. Syatibi tinggi bahasa. Seorang lagi yang hebat juga dalam fiqh Al-Maliki, nama dia Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Izzuddin bin Abdul Salam ni seorang yang hebat. Mazhab Syafi'i dikenali dengan nama Sultan Ulama. Orang lain ada sultan ni sultan negeri, dia ada sultan ulama. Ulama ditabalkan sebagai sultan, dan sampai hari ini tidak ada lagi gelaran yang kedua sultan ulama ini diberi kepada orang lain, tidak ada. Allah Ta'ala angkat darjat Izzuddin bin Abdul Salam dengan fatwa dia yang cukup mantap. Jadi Syatibi kata apa? Syatibi kata al-khilaf ialah suatu yang lahir daripada hawa nafsu yang menyesatkan. Itu pandangan dia. Bukan hasil daripada mencari objektif syarak, maqasidus syarak, dengan mengikuti dalil-dalilnya. Oleh itu, ia tidak diambil kira kerana lahir daripada hawa nafsu, seperti mana tidak diambil kira mana-mana pendapat yang menyalahi hukum syarak yang sabit secara qat'i. Jadi khilaf mana ikut hawa nafsu, tak ikut dalil, kata Syatibi. Manakala ikhtilaf pula ialah yang pertama, pendapat-pendapat yang lahir daripada ulama mujtahid dalam masalah ijtihadiyah yang tiada nas padanya. Bunyi. Jadi berbeza di situ. Ikhtilaf mana pendapat Abi Bateri. Oh gitu. Oh ni apa khilaf juga ni. Dia berapa jam bateri dia? Nah, jadi khilaf dengan ikhtilaf tu masih lagi berlaku ya. Halo. Baik, jadi kita masih lagi di dalam pandangan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Syatibi kata apa? Ikhtilaf. Apa makna ikhtilaf? Iaitulah pendapat-pendapat yang lahir daripada ulama mujtahid dalam masalah ijtihadiyah yang tiada nas qat'i padanya, atau pendapat-pendapat terhadap masalah-masalah yang berlaku di antara dua pihak yang jelas bertentangan menurut pandangan mujtahid, disebabkan tersembunyi sebahagian dalil-dalil dan ataupun tidak ditemuinya. Jadi hak ni ada dalil, yang ni tak ada dalil, maka berlakulah pertemuan itu. Namun demikian, perbezaan antara ikhtilaf dan khilaf yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi itu adalah istilah sahaja yang tidak ada kekuatan sandaran. Hal ini kerana para fuqaha telah menggunakan ikhtilaf dan khilaf dengan makna yang sama, iaitulah sesuatu yang tidak disepakati para fuqaha dalam masalah-masalah ijtihad tanpa memandang betul atau salah atau ganjil pendapat-pendapat yang diperkatakan itu. Jadi para fuqaha juga menggunakan kalimat at-tanazu'. Tulis harap sikit. At-tanazu' maknanya berlawan dengan makna al-ikhtilaf. Jadi perbincangan ini bertujuan untuk memberi maklumat dan kepahaman kepada pembaca terhadap realiti yang berlaku dalam masyarakat. Khilaf atau ikhtilaf ialah perkara yang mesti berlaku. Jadi para alim ulama telah menjelaskan sebab berlakunya khilaf, dan mereka juga telah menggariskan panduan dan adab-adab serta cara untuk menghadapinya. InsyaAllah dalam bab seterusnya akan diperluas perbincangan tentangnya. Jadi kita pergi kepada bab 2. Dari buku ini ada 12 bab. Jadi kita pergi pada bab 2, 3, 4 itu boleh dicantumkan kerana dia contoh-contoh sebab berlakunya ikhtilaf para ulama. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat merujuk kepada baginda apabila berlakunya perselisihan pendapat dalam kalangan mereka. Sesalah. Wa in tanaza'tum farudduhu fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Bila berlaku tanazu', perselisihan, pergi jumpa Nabi, sesat.
Tak boleh pula kita kata, oh sahabat membuat juga lah. Kalau tak betul, Nabi tak akan ikrar, Nabi akan perbetulkan. Berapa banyak kes-kes yang baru yang berlaku, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik atas mimbar mengatakan, ma balu aqwam, apalah orang ini yaqulun kaza wa kaza. Mana Nabi akan perbetulkan. Tapi kalau benda tu diiktiraf, maknanya sudah jadi ikrar, sudah menjadi ikrar, itu tanda diperakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khilaf dari kalangan alim ulama merupakan suatu realiti. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perkara demikian. Namun perkara yang perlu diketahui ialah apakah sebab berlakunya ikhtilaf itu. Dengan mengetahui punca dan faktor terjadinya khilaf, akan menghilangkan rasa pelik atau hairan golongan awan muslimin terhadap isu ini. Untuk memperjelaskannya, maka perbincangan kita kali ini ialah tentang faktor ataupun sebab berlakunya khilaf dari kalangan ulama. Jadi khilaf yang terjadi dalam kalangan ulama bukanlah dalam perkara usul. Semuanya satu ya, usul agama dan sumber yang asli, tetapi yang berlaku adalah dalam perkara yang tidak menjadi penghalang kepada penyatuan kaum muslimin, dan ia suatu realiti yang memang berlaku. Jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba tengok beberapa ayat Quran itu, mereka datang jumpa Nabi, tanya, Allah Ta'ala jawab. Tengok dalam ayat yang pertama, yas'alunaka maza uhilla lakum, mereka bertanya kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Allah Ta'ala ajar Nabi jawab, qul, katakanlah. Tengok ayat yang kedua, wa yas'alunaka maza yunfiqun, dia tanya pula mereka nak nafkah apa? Qul, jawab. Jadi ayat-ayat Quran ini dalam sebuah kitab, coba tengok semua, yas'alunaka, dalam kitab, sebuah kitab yang ditulis oleh guru saya Syekh Atiyah rahimahullah taala, tajuk dia As-Su'alu wal Jawab fil Kitab was Sunnah, soalan dan jawapan di dalam kitab dan juga dalam sunnah. Dia mari tanya, orang tanya Nabi jawab, tanya nak menarik kita ni. InsyaAllah suatu masa nanti kita boleh buat kuliah kita ni, sebab kita nak tahu. Yas'alunaka, mereka Allah Ta'ala akan jawab, qul. Yas'alunaka, jawapannya qul. Satu je tanda yang Allah tak suruh Nabi kata qul, tak suruh qul, iaitulah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dalam ayat puasa, coba tengok Al-Baqarah, selepas dalam ayat puasa tu 185 187, apabila hamba aku tanya tentang aku, fa inni qarib, Tuhan tak kata qul, katakanlah aku dekat. Tak. Allah nak tunjuk betapa dekatnya dia dengan kita, dia jawab terus inni qarib. Subhanallah. Saya buka pintu begini, saya rasa para jemaah rasa sangat menarik nak belajar tentang ilmu lataiful Quran, ilmu tentang kehalusan kesenian susunan Al-Quran. Siapa tak nak sayang Quran ya, habis kita. Banyak lagi lah ayat-ayat seumpamanya, tetapi selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam hanya berselisih pendapat dalam hukum-hukum syariah yang tidak terlibat dengan usul syariah dan juga asal agama. Jadi perbezaan pendapat ini terjadi kerana faktor-faktor yang akan disebut ini. Tengok, di antara faktor yang pertama, dalil yang ada tidak sampai kepada ulama tersebut. Kita bawa contoh dalam buku ni, saya bawa contoh ulama yang terawal di kalangan sahabat dan juga sebahagian tabi'in. Sebab apa ulama berbeza pendapat? Sebab dalil tak sampai. Tengok, ini bukan saja berlaku pada umat terkemudian, bahkan ia berlaku sejak zaman sahabat lagi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, pada suatu ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab bermusafir ke Syam, dan di tengah-tengah perjalanan telah tiba berita bahawa wabak ta'un telah menyerang Syam. Jadi bila mari ta'un, kalau pergi mati, bahaya. Maka Sayyidina Umar bermesyuarat, panggil sahabat-sahabat besar mesyuarat, nak pergi ke tak nak pergi. Jadi ada sahabat kata, kita mari nak mati Sayyidina Umar, pergi je lah, kenapa nak balik pula? Sedap juga orang semangat kan.
Mari satu kumpul lagi, dia kata kita nak mati lawan kafir, bukan nak mati lawan nyamuk, lawan taun. Tengah duk bincang, Sayyidina Umar tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf. Tengok muka surat 16. Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang baru menyelesaikan urusannya, lalu berkata, saya mempunyai maklumat tentang perkara ini. Ibn kata, terus duduk bincang panjang lah, saya ada maklumat. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih." Kalau kamu dengar ada taun di mana-mana tempat, kamu jangan pergi. Wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau kamu duduk dalam satu tempat taun di situ, kamu jangan lari. Tunggu situ. Kalau mati mati, kalau hidup alhamdulillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kata di para ulama, kalaulah Sayyidina Umar dan para sahabat yang tahu hadis ini, tentu mereka tak akan bincang, tak akan mesyuarat. Baca je hadis, balik. Ini satu. Jadi contoh, ada lagi lah, tuan-tuan baca sendirilah contoh. Contoh yang kedua, perbincangan tentang Sayyidina Ali dan Abdullah bin Abbas tentang tempoh iddah. Kemudian contoh yang kedua, perbezaan pendapat antara tiga ulama besar. Muka surat 19. Pada tu ambil buku ni bacalah. Saya tak, kalau nak baca semua jadi kuliah pula ni. Tajuk dia bedah buku. Bedah tu maknanya irih koh-koh lah, sikit-sikit lah. Tapi cerita 19 ni sangat menarik. Menarik belaka cerita ni. Sanggup tunggu ke tak ni? Ceritanya Abdul Waris Ibnu Sa'id, dia pergi Mekah. Mari tiga orang ulama daripada Iraq bertemu di Mekah. Abu Hanifah, Ibnu Syubrumah, Ibnu Abi Layla. Tiga orang ulama berkumpul di Mekah belakang. Jadi Abdul Waris ambil kesempatan pergi tanya tiga orang. Tanya satu soalan yang sama. Apakah hukum jual bersyarat? Jadi tanya orang ni pula. Abu Hanifah. Yang pertama jumpa Abu Hanifah. Abu Hanifah kata jualan itu batal, syarat batal. Sudah, batal berlaku. Pergi jumpa Ibn Abi Layla, dia kata syarat sah, jualan sah, syarat batal. Jumpa Ibn Syubrumah, dia kata jualan sah, syarat pun sah. Terkejut Abdul Waris. Astagfirullah, subhanallah. Tiga ulama besar mari daripada satu negara, Iraq, berbeza pandangan. Dia tak perhati. Kalau zaman kita ni, zaman Facebook ni berat dah kena rasanya. Nah, apa punya ulama ni. Nah, tapi zaman tu zaman orang beradab. Dia pergi balik. Ya Abu Hanifah, kenapa dua orang sahabat kamu cakap lain? Kenapa? Abu Hanifah tengok, dia bawa riwayat dia, haddatsani fulan an fulan naha an bai'in wa syartin. Nabi kita larang. Pergi jumpa ulama yang kedua pula, dia kata ada satu peristiwa berlaku Barirah, Nabi benarkan jual, syarat dia batal. Pergi yang ketiga pula, pernah Nabi beli unta Jabir dengan syarat nak bawa naik sampai ke Madinah, maka kesimpulan sayanya syaratnya sah, jualannya sah. Jadi tiga-tiga mereka berpegang pada dalil yang ada pada mereka. Itu dia panggil sebab berlaku ikhtilaf. Kita pergi pada sebab yang kedua. Dalil sudah sampai tetapi dia tidak yakin dengan perawi atau dengan riwayat tersebut. Dalil ada. Contoh yang berlaku di sini iaitulah Fatimah binti Qais telah dicerai 3 kali. Mana dia panggil talak bain, cerai yang tak boleh nak rujuk balik. Jadi suami dia, iyalah sayang juga lagi lah, moga bekah orang dia kan, dia hantar nafkah, bagi lagi nafkah. Fatimah tak nak ambil, buat apa lagi, kita dah putus, tak ada harapan lagi nak balik. Maka dia pergi jumpa Nabi SAW. Nabi kata laisa laki alaihi nafkah, tak ada lagi nafkah. Jadi bila sampai cerita ni kepada Sayyidina Umar tak terima. Sebab ada satu ayat Quran, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin hatta yadhna hamlahun. Kalau dia mengandung sampai ke beliau salin barulah habis tempoh indah. Jadi Umar kata apa? Takkanlah seorang perempuan ni tak tahu. Ingat kata ingat, lupa tak lupa cerita ni, kita nak tolak ayat Al-Quran ini. Jadi para ulama katakan Umar bukan tolak hadis, tetapi dia meragui riwayat itu. Meragui riwayat itu. Saya buat contoh di sini, tengok muka surat 23. Di antara contohnya solat tasbih. Solat tasbih lah yang kita yang masyhur, kita ada tasbih tu. Kalau kita tengok dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama, besar sekali dia punya perbahasan. Ada yang menolak terus hadis tak sahih. Ada yang kata solat tasbih itu diterima walaupun caranya pelik.
Jadi kita kata benda tu khilaf. Yang menolak dia tak mau. Yang terima sebab-sebab tertentu. Jadi adalah sandaran masing-masing. Jadi kita mengatakan itu di antara contoh-contoh. Sebab yang ketiga, dalil sudah sampai kepada ulama itu tapi dia terlupa. Dalil terlupa. Tengok cerita ni menarik. Iaitulah cerita yang berlaku di antara Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia dengan Sayyidina Umar bermusafir. Jadi bila musafir, tiba-tiba mereka terkena janabah, junub. Pada malam tersebut air tak ada, nak mandi tak boleh. Jadi Ammar pun tak ada apa dia kata. Kalau tak ada air, tayamum. Jadi dia apa, berguling atas tanah, pakai berguling habis, kira mandi debu. Dia pun semaya solat. Manakala Umar tidak melakukan seperti itu dan tidak solat, akibat tidak terdapat air. Tak ada air, tak payah, tak boleh nak solat. Jadi bila mereka berdua jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ammar cerita, maka Nabi kita ajar, cukuplah, tak payah berguling dalam tanah, cukup dengan ambil tayamum, sapu muka dengan tangan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi bila Ammar cerita balik hadis ini kepada masyarakat, sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar tak ingat. Umar kata, ambil mana ni Ammar? Ya Ammar, ittaqillah. Jangan duk cerita benda pelik-pelik ini. Jadi Ammar cerita balik kepada Sayyidina Umar. Akhir kali dia bawa, tengok. Maka Umar kata, Ammar kata, kalau kamu tak ingat, tak apalah, saya tak nak cerita lah hadis ni. Tak. Sayyidina Umar kata, ceritalah, tapi aku terlupa. Itu maknanya berlaku di kalangan kibarus sahabah benda-benda ini. Jadi hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Maka tayamum itu mengangkat hadas sebagaimana air mengangkat hadas kecil dan juga hadas besar. Sebab yang keempat, berbeza pemahaman. Ini berlaku. Dalil telah sampai kepada ulama tetapi dia memahaminya dengan cara berbeza dengan apa yang dimaksudkan dengan dalil itu. Di sini dibawakan contoh daripada Al-Quranul Karim, iaitulah ayat surah An-Nisa 43, aula mastumun nisa, kalau kamu sentuh perempuan. Dalam ayat yang kedua surah Al-Maidah ayat 6, aula mastumun nisa, tengok, kalau kamu sentuh perempuan. Jadi dalam masalah, dalam ayat ini saja para jemaah, para ulama tengok 32, para ulama berbeza pendapat dalam menafsirkan makna aula mastumun nisa. Apa maksud sentuh di sini? Apakah sentuh kulit dengan kulit seperti yang kita pegang hari ini, ataupun ada makna lain? Sebahagian mereka memahami bahawa yang dimaksudkan itu adalah semata-mata menyentuh, sentuh kulit, ya, faham? Batal itu kan. Sedang yang lain memahami bahawa yang dimaksud dengan lafaz itu adalah sentuhan yang membangkitkan syahwat. Sentuh ada perasaan syahwat baru batal. Jadi berlakulah khilaf. Mazhab Syafi'i kata sentuh je batal, sebab zahir nah kata la mastumun nisa. Ibnu Abbas menafsirkan la masa bermakna jamaah, kalau berlaku jima baru batal. Jadi itu dia panggil dalam satu ayat nas, ayat atau qat'i as-subut, tapi dari sudut dilalah, dalilnya pula berbeza-beza ulama. Jadi tiga mazhab mengatakan tidak batal wuduk sentuh perempuan, mazhab Imam Syafi'i mengatakan batal. Jadi kita tak boleh kata ya pandai-pandai dia lah, masing-masing mempunyai ayat Quran, tapi cara memahami ayat itu tersebut. Daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah tentang salat asar di Bani Quraizah. Bani Quraizah ni tuan-tuan, satu peperangan yang berlaku di Madinah. Tulis tahun yang kelima, peperangan Ahzab, bulan Syawal, tahun yang kelima. Jadi kumpulan-kumpulan Ahzab maknanya segala kafir bersatu untuk nak lanyak Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dia mari kepung Madinah hampir sebulan, tak boleh buat apa. Habislah Madinah ni terdedah, munafikin nampak. Yang kafir tak tahulah, main kafir harbi, kau tak harbi cerita lain betul tak? Tajuk lain pula tu. Jadi puak-puak kafir bersatu jadi terdedah. Kafir Yahudi di Madinah yang buat perjanjian dengan Nabi pun belok, sebab dia ingat Ahzab datang 10,000 dapat mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempunyai tentera 3,000 orang. Bila selesai kafir balik, tak boleh nak tawan Madinah,
Mari malaikat kata, ya Rasulullah, kami para malaikat belum tutup sayap pergi serang Bani Quraizah. Maka Nabi panggil para sahabat. Nabi kata apa? La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Quraizah. Jangan seorang salat asar kecuali di Bani Quraizah. Jadi apa nak kata? Sahabat berjalan pergi. Dah asar dah. Nabi waktu asar, nak maghrib dah. Ada sahabat berhenti. Kita solat dulu. Nabi maghrib. Ada yang kata dah, Nabi kata di Bani Quraizah. Kita terus langgar pergi. Itu dia panggil arahan, terima. Tapi cara penggunaan. Jadi ada bila mereka ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada kata, ya Rasulullah, kami maaflah, kami berhenti dulu tadi solat. Takut habis waktu. Yang ni kata kami tak solat Rasulullah, solat di Bani Quraizah sebab arahan Nabi. Maka Nabi aku dua-dua. Nabi kata, Nabi tidak mencerca mana-mana pihak. Jadi cara untuk memahami nas seperti ini adalah dengan meletakkan nas yang mengandungi kesamaran mutasyabih itu di bawah nas yang mengandungi hukum yang jelas, dipanggil muhkam. Jadi sahabat yang kalau kita nak panjangkan cerita ni boleh panjang lah. Yang berhenti solat tu dia kata mana boleh solat luar waktu. Maksudnya Nabi nak suruh cepat je, bukan nak suruh pergi sana. Jadi ada yang kata tak, Nabi nak suruh solat di sana, jadi kita tak buat. Jadi golongan yang berlainan ijtihad dalam memahami ini tidak dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kelima, hukum yang telah mansuh. Hukum tu dah dibatalkan. Tapi tak sampai kepada para sahabat dengan ceritanya. Hadis atau dalil tersebut pada asalnya adalah sahih dan jelas, tetapi ia telah dimansuhkan. Jika seorang alim itu tidak mengetahuinya, maka beliau dimaafkan kerana asal suatu itu adalah tetap tidak dimansuhkan sehingga dia mengetahui tentang perkara tersebut. Contoh seperti pandangan seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud tentang cara meletakkan tangan ketika rukuk. Jadi peringkat awal dulu orang solat, dia letak tangan dia, tutup tangan ni tak celah paha. Ya, kemudian benda tu, perbuatan ini telah dimansuhkan, tangan letak di atas lutut. Tapi dia tengok berlaku ni. Kata Mus'ab bin Sa'ad kata, aku solat di sebelah bapa aku. Ketika rukuk aku merapatkan kedua-dua belah tanganku dan meletakkan di antara dua paha. Bapa aku melarangnya dan berkata, memang sebelum ini kami berbuat begitu. Kemudian kami telah dilarang daripada melakukannya dan disuruh untuk meletakkan tangan kami di atas lutut. Jadi berlaku nas tidak sampai. Sebab yang keenam, pertemuan dua dalil. Dalil ada. Satu dalil kata, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa dia pegang zakar dia, dia kena ambil wuduk balik, batal wuduk. Ada satu dalil lagi, bila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita kena ambil wuduk sentuh zakar? Qala innama huwa bat'atun min. Dia tu alakmu kata. Macam sentuh hidung, sentuh tangan ya. Jadi tak ada masalah apa-apa. Jadi dua berbeza. Jadi ada kata sentuh ni tak batal, ada kata dia yang ni batal. Maka dua dalil ini jelas bertentangan antara satu dengan lain. Mereka yang berpegang dengan hadis yang pertama mengatakan hadis yang kedua tidak batal telah dimansuhkan. Ada juga golongan yang menggabung antara dua dalil ini mengatakan sunat dia berwudu. Dia kata kalau sentuh sunat ya wudu. Jadi itu dipanggil cara berlakunya khilaf. Sebab yang ketujuh, perbezaan dari segi kefahaman dan kemampuan penguasaan ilmu. Jadi ulama ni Allah SWT beri kepada mereka berbeza-beza pandang, berbeza-beza kekuatan. Ada yang cerdik, yang pintar, dia tengok dia boleh keluarkan hukum. Ada yang tak kuat. Jadi sebahagian fuqaha mempunyai kemampuan yang tinggi dari segi hafazan dan kefahaman. Ada di antara mereka yang hafalannya lebih baik daripada yang kepahamannya. Ada orangnya cerdik, kuat hafal, tapi fahaman lemah. Sementara yang lain pula kepahamannya lebih baik daripada hafalannya. Jadi ayat-ayat Al-Quran terbatas 6,000 lebih je, tapi hadis Nabi SAW banyak. Jadi hadis pula banyak kategori. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu', yang palsu. Jadi timbullah khilaf. Yang ni pakai ini, yang ni pakai ini. Jadi sampai ke hari ini pun kita tengok perbezaan pandangan ulama sebab dalam masalah tashih dan tad'if hadis. Jadi kalau kita tengok Imam Syafi'i sendiri rahimahullah taala, banyak beberapa masalah Syafi'i kata apa? In sahal hadis qultu bihi. Kalau hadis ni sahih, aku berpegang dengan pendapat ini.
tapi dia tak ambil sebab bagi dia hadis tak sahih. Mari Al-Imam Al-Baihaqi, dia tulis satu kitab besar beberapa jilid, nama dia Ma'rifatus Sunan wal Athar, mengetahui sunnah-sunnah dan asar. Hadis ini mengumpulkan dalil-dalil yang telah dibawa oleh Imam Syafi'i, sehingga orang mengatakan semua orang lain terhutang budi dengan Syafi'i kecuali Baihaqi. Syafi'i terhutang budi dengan dia sebab terlalu khidmat dia kepada mazhab Syafi'i. Jadi kita kata satu kitab yang baru ditulis oleh Syekh Sa'id Basanfar, orang Jeddah, tebal gini kita, dia coba bawa hadis yang Imam Syafi'i kata kalau sahih aku berpegang dengan dia. Jadi dia ambil hadis itu, tengok ulama hadis telah mentashihkan hadis. Jadi kita kata tak Imam Syafi'i tak jumpa lagi hadis Bukhari, tengok model. Ada orang tanya, Bukhari hebat-hebat apa, Imam Syafi'i tak pakai dia? Kita tengok Imam Syafi'i mati pada tahun 204, Bukhari baru beranak tahun berapa? Jadi imam-imam hadis As-Sunan As-Sittah tu mari kemudian. Jadi kita pun kena cerdik juga. Kadang-kadang kita ni, kita duk kata kenapa imam ni tak pakai mazhab? Ya, siapa kata nak pakai mazhab mana? Mazhab timbul kemudian daripada dia. Sebab ke-8 perbezaan tentang kehujahan beberapa sumber hukum. Jadi ada sumber hukum yang furu', ada orang terima dengan hadis mursal, terima dalam masalah qiyas, masalah ijma', masalah uruf, al-masalihul mursalah, al-istihsan, syar'u man qablana. Ini dia panggil pelajaran dalam kitab ilmu usul al-fiqh. Sebab yang ke-9 perbezaan menerima hadis yang boleh dijadikan hujah, yang boleh dijadikan hujah. Jadi ada ulama yang ketat syarat dia, ada ulama yang meringankan sikit. Ada kata tak apa, hadis dalam fadailul a'mal boleh diamalkan walaupun dia lemah, tapi ada kata fadailul a'mal pun kena ada syarat dia, bukan terlalu lemah. Jadi banyaklah masalah-masalah yang timbul. Alhamdulillah dalam para jemaah sekalian, dalam buku yang ringkas ini saya telah bawa 9 perbezaan penerima hadis yang 9 sebab berlakunya khilaf ulama. Jadi kalau kita tengok dalam buku-buku yang lain, ada satu buku yang menarik lah untuk tuan-tuan baca. Buku ni boleh dapat di mana-mana. Tajuk dia menolak celaan terhadap ulama. Menolak celaan terhadap ulama. Lafaz asal dia Raf'ul Malam an A'immatil Alam. Jadi dalam kitab ni dia tulis banyak lagi sebab-sebab keuzuran para ulama ketika menyalahi hadis. Satu, khilaf para ulama tidak maksum, kewajipan beramal dengan hadis sahih, menyelisih sunnah dimaafkan atau diazab. Dan dia bawa sebab-sebab kenapa ulama tak boleh dicerca dengan pandangan mereka, tetapi kita boleh jelaskan kenapa berlakunya sedemikian. Jadi untuk tidak memanjangkan masa tuan-tuan, itu baru masuk bab poin yang pertama, muqaddimah kita tentang khilaf dan ikhtilaf. Kesimpulannya satu je. Poin yang kedua, iaitulah khilaf itu tak boleh nak dikongkong, nak boleh nak jadikan satu, tak mungkin. Kita boleh katakan mustahil ataupun syibhul mustahil nak jadikan manusia itu satu. Benda dah khilaf-khilaf. Jadi yang ketiga, kita telah bincang sebab ulama berikhtilaf bukan ikut hawa nafsu, tetapi kerana ilmu, kerana sebab-sebab yang telah dinyatakan itu. Barulah kita akan pergi dalam siri yang kedua nanti insya-Allah, iaitulah memahami adat dan medan ikhtilaf. Cuma saya boleh simpulkan di sini untuk sesi ini, iaitulah tentang bagaimana orang-orang dahulu berikhtilaf tetapi mereka masih lagi dalam skop beradab dan berukhuwah. Jadi tengok dalam muka surat 45, medan perbincangan. Tengok, medan perbincangan kita ini disebut dengan nama alam globalisasi ataupun alam internet. Maka hilang sudah ada adab yang menyebabkan kita nak paksa orang jadi satu. Tengok ni, muka surat 46, jika kamu bukan bersama kami, bermakna kamu menentang kami. Dua ayat. Sekali dengan kita, lawan kita. Jadi tidak ada peratus, tidak ada. Patut kita kata Allah saya dengan dia 90% sama, 10% ya dia beza. Apa dia 10? Contohnya kata salat subuh dia baca kunut, saya tak baca. Ataupun maknanya itu pun dalam juz'iyat, dalam poin-poin yang kecil-kecil yang boleh kita berikhtilaf dalam masalah itu. Tapi kalau kita kata kita nak jadikan satu, saya boleh kesimpulan secara mudah lah. Dulu sumber penerimaan maklumat satu je. Nah, zaman kita kecil-kecil dulu TV pun satu, channel RTM tu ada tak?
Oh tu ya, itu bergelak hitam putih. Hitam putih segar dah kan satu kampung kalau ada TV penuh budak situ dah. Kalau senyap tu kita cari rumah pak cik tu. Ada situ. Adalah tanya cerita-cerita dia. Masa tu. Jadi sumber ilmu di masjid orang belajar. Sumber nak dapat ilmu pergi duduk di jumpa dengan ustaz, jumpa dengan tok guru, itu je sumber ilmu. Jadi kalau kita jumpa tok guru ni kak, pakai satu lorong je. Anak siapa hari ni anak jumpa dengan orang tua-tua. Dia kata ustaz, saya kok mana-mana pun hak gemulah ni, gemulah mana hak ayah kita ni. Hak gemulah ni royak kak. Amo pergi hak tu tak tukar dah pak mati dah. Masa dia jumpa dengan gemulah ya masa tu. Kalau dia jumpa dengan gemulah lain pula, pakai hak lain pula. Jadi itu dia panggil sumber. Jadi di zaman kita hari ni para jemaah sekalian, kita mendapat sumber ilmu tak tahu mari mana. Min haitsu la yahtasib kata orang. Tak tahu mari mana sumber ilmu. Buka internet nak cari ustaz ni, jumpa hak lain. Buka web nak cari maklumat ni, jumpa hak Syiah. Jadi kita bercampur aduk habis. Maka kerana itulah saya masih lagi berpendirian rahmat itu, rahmat dalam perbezaan itu rahmat kalau kita uruskannya dengan baik. Kalau kita menguruskan rahmat dengan baik, iaitulah kita dedahkan kepada masyarakat, nak jatuh tak boleh. Tetapi berikhtilah dengan beradab. Jangan sekali menggunakan perkataan-perkataan yang berat-berat. Tengok. Kalau dalam kitab, dalam buku saya tulis, dia punya adab berikhtilah yang kita kehilangan hari ini sangat dahsyat, kerana bahasa yang digunakan itu tak pernah diguna oleh ulama dahulu. Tak pernah diguna oleh siapa-siapa. Tapi mari zaman internet hari ini, iaitulah zaman Facebook, orang boleh komen sana sini, semua nak jadi juru komen, semua nak jadi juru acara belaka, maka timbullah fitnah di zaman ini. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita kena berusaha. Dan ramai ulama telah menyebut adab berikhtilah ni wajib diajar, satu subjek di masjid-masjid kena ajar. Masjid kita ni ada subjek lain daripada tafsir, hadis, akidah, sirah, khilaf, satu lagi kena ajar adab berikhtilah. Kata di para ahli fikih kata man kathurat tila'hu qalla i'tiraduhu. Siapa dia banyak mengkaji, kuranglah mengeji. Jadi kita tahu orang ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, satu rakaman yang saya buat tentang perbahasan tentang kunut subuh. Kunut ya, kita bahas. Alhamdulillah waktu itu saya ceramah dalam radio. Beberapa orang yang mempunyai otoriti dalam jawatan agama memaklumkan kepada anak. Lepas pada itu dia kata alhamdulillah saya berhenti kereta sebab nak dengar perbahasan tentang bagaimana berlakunya ikhtilaf dan bagaimana menangani masalah. Jadi itu dia kata adab itu penting. Tapi kalau tidak beradab, main pukul, habis orang. Beza sikit, cantah lalu. Beza sikit, lebih lalu. Jadi kita tidak akan harmoni begini para jemaah. Karena itulah yang pertama sekali sebagai penutup, insya-Allah siri yang kedua saya akan sambung balik mungkin dalam masa yang terdekat juga di kawasan yang kita akan maklumkan nanti insya-Allah. Jadi yang pertama sekali kita kena tengok siapa yang memberi kebenaran kepada kita untuk bercakap, untuk mengutuk orang, untuk mengeji orang. Kita ada lesen tak ada? Tak ada lesen. Maknanya kalau kita bercakap benda yang tidak betul, bermakna kita telah memfitnah. Kalau kita buat fitnah, bermakna kita telah mencalonkan diri kita untuk menjadi manusia muflis di akhirat. Ini masalah. Jadi tuan-tuan, kurangkanlah mengomen, kurangkanlah mengeji dan mengutuk, perbanyakkanlah istighfar, taubat, zikir, dan banyak menuntut ilmu berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi tadi, alaikum bisunnati, hendaklah kamu pegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa rasyidin. Baik, jadi itu sajalah yang dapat kita katakan supaya kita tidak mengambil masa yang lama sesuai dengan keadaan kita hari ini. Maka kita nak memahami Islam itu ambil daripada mana? Ambil daripada sumber yang asal, ambil daripada Quran, daripada hadis, dan juga tafsiran para ulama yang muktabar kepada sumber yang telah diterima oleh semua orang, kecuali golongan anti hadis yang tak boleh terima, itu cerita lain lah. Jadi insyaAllah aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada jemaah tanya, dia kata kalau nak tanda tangan buku boleh, kata kalau tak baca lagi kita tanda tangan depan, kalau khatam dah baru boleh tanda tangan belakang. Jadi siapa dia dapat dua tu makna dia khatam dah tu, insya-Allah. Assalamualaikum.